iaitu pembentukan minda seorang pedagang atas talian. Pembentukan minda, mindset. Ini yang bagi saya topik yang amat penting bagi kita semua. Sebabnya untuk jadi trader, it takes us less than berapa minit je. Jumpa kawan, kau buat apa? Oi, aku kaya dah. Kau buat apa? Trading forex. Start dengan berapa? $5 dah boleh. Dia bagi account free $30. Dah kaya dah. Wah, itu skrip-skrip yang kita dengar di kayangan. Ni benda-benda yang saya tak kata dia mustahil. Tapi dalam few second anda dah jadi trader dah. Ni kalau macam ni kau buy. Ni senang je. Macam ni buy. Macam ni sell. Adakah anda melalui benda yang sama, Roslan? Fitri? Adakah anda melalui yang sama? Mula-mula. Ingat masa mula-mula trading. Ada orang kan, perjalanan trading dia, sebab mungkin dia hilang pekerjaan, dia sedang cari apa aku nak letak. Jumpa forex kan. Dan trade dan dia mula nampak ada hasil kan. Nampak mula-mula ada hasil. Lepas tu hilang balik. Tapi dia tak dapat nak keluar. Saya tahu benda ni dapat buat duit. Ni benda-benda biasa kita dengar kan. Cerita bulan bintang kan. Broker duk bagi gula-gula kan. Jadi benda-benda macam ni lah kan. Macam mana sebenarnya? Apa yang perlu kita buat? Ni benda yang kita kena fikirlah. Trading, anda tak dapat tengok trading macam anda bekerja sebagai seorang trader tau. Selalu fikir trading untung tu. Itulah dia tak boleh. Macam yang saya terkejutkan dengar bila orang sebutkan, alah, teknik dia tu bukannya hebat sangat, ada kena SL. Saya akan kata teknik tu bagus sebab dia ada SL. Saya dengar kan bila orang sebut bukan bagus pun, bila entry kan, ada entry, dia ada kena SL. Mana ada sistem yang tak ada stop loss. Kalau sistem teknik tu tak ada stop loss, apabila dia menggunakan kaedah margin, kaedah margin anda letakkan dalam akaun. Tapi kalau dia menggunakan kaedah di mana satu akaun besar, dia tak ada stop loss, dia hold je, lepas tu dia lock kan. Akaun tu tumbuh hari je. Kalau ini cara ya, anda boleh cari benda ni, nama dia Sharpe ratio ataupun standing ratio, apa-apa ratio lah. Sharpe ratio. Ni nanti bulan 7 nanti saya akan banyak sentuh dia. Sekiranya katalah anda nak Sharpe ratio yang tinggi, senang je. Nak tipu ratio ni senang je. Anda jangan letak stop loss. Bila position anda buy kan, dia turun balik, anda pergi lock dia. Anda pergi lock dia kan, dengan sell position. Anda pergi lock. Jadi jumlah akaun anda akan sama. Lepas tu anda letak tepi. Anda trade lain. Position anda akan, ratio anda akan cantik tau. Kalau nak tipu apa my FX book. Ni antara cara dia. SL mati. Tapi itulah dia, Pian. Kita selalu dengar yang indah-indah kan. Trading ni bukannya benda yang kita boleh main-main. Ada masa aku trade, tak ada masa aku tengok kalau ada duit aku depo lah. Kalau itu cara anda kepada trading, nasihat saya jangan trade. Ini adalah satu bidang serius. Ini adalah satu komitmen. Dia adalah satu bisnes. Anda tahu kalau anda nak bisnes main-main, apa jadi ujungnya? Kan? Bukannya saya kata kena jadi full time. Tak perlu jadi full time. Anda tentukan time yang anda letakkan, dan anda tentukan kalau aku letak time banyak ni, dengan modal banyak ni, berapa pulangan yang aku nak. Anda bagi tahu berapa yang anda nak. Faham tak? Kalau tak dapat apa yang anda nak, berhenti buat dia. Ramai orang yang duk lekat dengan trading sebab dia fikir dia nak recover duit yang loss.
Tu banyak. Itu ramai. Itu majoriti yang saya jumpa. Dan adakah anda orang tu? Kalau anda orang tu, stop dahulu trading. Stop dahulu. Buat benda-benda ni dahulu. Ya. Ingat, anda bukan bekerja sebagai seorang trader. Buat IMA pun, biarpun anda seorang full-time trader, anda adalah pedagang runcit di mana anda berdagang modal anda. Anda pelabur. Anda adalah institusi dalam anda sendiri. Anda bebas memilih platform mana anda nak guna. Anda bebas nak buat apa saja. Sedangkan pedagang institusi banyak kekangan, banyak regulation yang dia kena ikut. Bukan saya kata kita tak regulated. Cumanya kita bebas nak trade. Aku entry, tekan entry. Aku entak loan lah, entak loan. Ya? Anda bebas nak buat apa saja. Okey. Ini adalah satu pelabur. Ini adalah satu perniagaan. Bagi mereka yang bekerja sendiri ataupun anda berniaga, anda mungkin nampak apa yang saya cuba sampaikan. Bagi mereka yang memang bekerja, hujung bulan terima gaji, ambil masa untuk ada mindset ini. Sebab itu saya, kalau tanya saya lebih senang untuk nak berkongsi kepada mereka yang berniaga. Sebab apa yang saya kongsikan kat sini adalah proses perniagaan. Bukannya proses dagangan semata-mata. Saya kongsikan yang ini adalah proses anda membina minda sebagai seorang peniaga. Okey, bagi mereka yang tak pernah berniaga, tak pernah bisnes, anda pernah bekerja dan anda cuba menjadi trader, ini soalan biasa yang ditanya. Kalau letak 2,000 dapat berapa bang? Kau ingat kedai tu memang sentiasa dapat kontrak banyak tu ke? Itu soalan, itu yang saya tak akan dapat. Ingat market setiap hari struktur dia sama ke? Mana ada? Tak ada. Dan saya akan otomatik tahu, oh ni bukan orang berniaga. Ini dia ni bekerja. Dia nak gaji. Nak gaji jangan trade. Nak gaji jangan trade. Anda tak dapat berniaga. Selagi ada soalan, tanya soalan, 5,000 dapat berapa? Anda pergi labur dekat fixed deposit. Itu lagi bagus. Ya? Ini bukan bidang dia. Ini berniaga. Okey? Dan untuk membentuk minda sebagai seorang peniaga, anda kena bentuk melalui satu proses. Kalau buat bulan-bulan untuk bekerja, okey tak? Setiap bulan top up, okey ke? Kalau buat macam mana? Bulan-bulan untuk bekerja. Maksudnya anda top up in portfolio. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Kalau anda macam, anda ada satu jumlah, katalah anda ada satu jumlah 12 bulan. Faham tak? Anda ada satu jumlah yang anda punya target. Ada target 12,000 sebulan. Maksudnya tiap bulan anda letak 1,000. Satu. Anda boleh gunakan kaedah, ini dipanggil sebagai equity. Anda trade macam ada 12,000. Tapi tiap bulan anda top up portfolio anda. Jangan letak top up dalam akaun. Dalam akaun anda cuma letakkan berapa anda sanggup rugi 12,000 tu. Kalau anda rugi sampai 12, katalah ni maksud soalan Rostan tadi. Anda top up. Betul? Oh, kalau buat bulan-bulan untuk bekerja. Bekerja sebagai trader. Bekerja sebagai trader. Maksudnya anda nak buat FTT. Nak buat FTT. Saya, bagi siapa-siapa FTT, saya tak tanya modal trading dia tau. Saya tanya dia berapa dah ada passive income dia. Ramai orang terpaksa jadi FTT sebab dia tak dapat nak kerja. Dia minta kerja, tak dapat kerja. Dia buat bisnes tak jadi, dia jadi FTT. Ada modal sikit, 10,000. Dia jadi FTT. Tak lama macam tu. Anda tak lama macam tu. Faham? Saya akan tanya, berapa passive income? Sementara tu cari kerja. Cari kerja.
Itu nasihat saya. Bukan mudah. Trading adalah risk. Anda besarkan yang risk kecil. Maksudnya anda masukkan duit kepada ASB anda sepatutnya dah besar, dan baru cerita FTT. Sementara tu cari kerja. Kalau anda ada untung daripada trading, alihkan dia dan buat kepada some business ke, burger ke apa ke kan, yang anda boleh fall back anything happen. Saya dah lalu semua ni, saya beritahu betul. Saya ingat ada modal 100,000, boleh jadi FTT. 200,000 boleh jadi FTT. Nah, tak. Cerita dia, kadang-kadang ada bulan kita tak buat duit, ada bulan kita rugi, kita pergi withdraw daripada equity. Kalau bayangkan kedai, kita duk ambil duit kedai tu tak lama. Okay? Yes, betul. Tapi kita boleh agak kepada sistem, Bimon. Selagi anda tak buat anda punya position sizing model kepada expectancy system, anda secara generalnya anda boleh agak, tetapi dia tak dapat diagak bulan-bulan. Anda boleh agak lebih kurang 3 bulan, 6 bulan, berapa. Faham? Anda portfolio kalau macam ni, there are dua portfolio. Satu adalah kepada variable, satu adalah kepada pasif. Okey, kalau anda trading itu adalah variable. Okey, masalahnya kalau anda ada modal yang kecil, anda ada kecil berapa? 50,000 bagi saya, 50,000 US dollar kecil. Kalau saya lah, dengan cara hidup saya, 50,000, bukan cakap besar, saya cuma cerita nyata. Kalau saya ada 50,000 US dollar dan saya letakkan dalam portfolio pasif, itu kecil bagi saya. Ini 200 berapa? 200,000. 200,000. Setahun mungkin dapat 5%. RM10,000. Saya nak makan apa? Tapi apa yang anda buat kalau anda ada 50,000 US dollar contohnya. Anda akan letak kat sini sum, letakkan kat sini sum. Dan sambil tu anda dah ada sistem dagangan yang anda tahu ekspektasi. Selagi Wimon tak tahu anda punya ekspektasi untuk sistem, you will be saying, saya tak nak trade, saya nak letak dalam portfolio, sementara tu your that one yes, itu cukup untuk long term, maybe 15-20 tahun. If itu objektif anda, okay, no problem. Tapi kalau anda kata, lamanya, then you can allocate some kepada variable. Variable ni risk. Cerita dia, tahu tak kenapa akaun lebur sebelum ni? Bukannya sebab trading. Anda tak jaga risiko. Simple je. Cerita pun apa pun, anda tak jaga risiko. Itu je. Jadi benda-benda ni lah, ini mindset yang kena dibuat. Satu, saya tak layan orang tanya benda pelik-pelik. Sebab dia approach ini macam berjudi. Dia tak ada, dia fikir trading, dia besarkan risiko, tak berjudi gitu. Dia fokus kepada nak trade. Saya fokus kepada nak melabur. Nampak? Ini something yang ni good. Anda semua dah mula nampak jadi kat trading, alih kepada fix, alih kepada benda yang pasif. Sebab dekat trading dia adalah besarkan risiko. Tapi dalam trading anda kena tahu anda punya sistem tu. Ada masa bila ekspektasi sistem market tengah trading kan,
Ekspektasi sistem tengah tinggi, then I will be stupid kalau saya tak alihkan duit daripada pasif kepada variable. Ada masanya. Ada masanya. Bila market ni, variable ni tengah, tapi saya akan definekan berapa yang risiko saya nak letak. Bila saya, contohnya 2016, waktu Trump ambil alih kan, kita ada pasaran saham tengah naik semua kan, 2017, 2016, 2017 kan, pasaran saham tengah naik. Ini 2017. Pasaran saham tengah mencanak-canak. Ni 2017 ni. Daripada Disember ni. Sini daripada sini. Pasaran saham tengah dalam wave 3 ni. Okey, daripada ni. Ini masa Trump menang. Jatuh, lepas tu naik, ya kan. Corporate tax turun, apa semua turun, infrastructure project. Ni Trump punya kerja dah. Pada waktu tu, it will be tak cantik lah saya, ni 2015, 16, 2016. Ni dah, betul lah. Waktu Trump ambil alih kan, kita ada pasaran saham yang tengah naik je. Saya banyak alihkan kepada trading. Anda tengok waktu tu ni, waktu tu anda tengok kepada yen pair. Contohnya kepada AUD JPY. Pada waktu itu saya tumpukan kepada trading. 2017 ni. Saya tumpukan kepada trading. Saya tumpukan. Bila reset market masuk, reset market masuk. Saya tahu saham tengah apa? 2017 mana dia? Ni 2017. Jauh je kita lari. 2017 sini. 2017 sini. Disember saya tumpukan kepada banyak kena trading. Saham trading, yen pair trading, dollar sideways. Saya tumpukan kepada tu waktu tu. Tengok kepada, siapa ingat yang kita buat webinar pada 2018. Saya banyak bercerita mengenai ini. Palladium. Siapa ingat? Ingat, Palladium move lebih awal daripada gold tau. Palladium pernah mencatat satu masa lebih mahal daripada daripada ni. Saya banyak kepada situ. Mana dia? Saya pun tak ingat kat mana Palladium. XPD. Ni tahun 2016, 2017. Ni waktu ni. Waktu sini. Kita banyak bercerita pasal ni. Jadi anda tentukan dengan memahami market dynamic tadi, smart money pergi mana, dan anda cari sektor-sektor. Saya dah ceritakan mengenai benda-benda ni. Instead of anda beli Bitcoin, anda masuk benda-benda macam ni. Ni tengah nak buat satu lagi ke bawah ni. Ingat yang benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni. Ingat kita cerita benda-benda ni. Ini 5 wave, breakout, 3 wave dan breakout lagi. We were talking about this awal tahun, kan? Jadi trading per se, anda kena lihat dia sebagai sebahagian daripada pelaburan anda.
Anda tak dapat tengok trading cuma, oh aku trade, dia tak ada kena-mena dengan kerja aku, tak ada kena-mena dengan ASB aku. Tak. Anda kena tengok dia sebagai satu. Sistem pelaburan anda. Sistem pelaburan. Anda lihat kepada anda sendiri tu, anda tu adalah pelabur. Anda adalah peniaga. Anda tak dapat tengok aku trading forex. Ini trading, ini trader saham. Oh, tak geng. Apa pelik je. Trade apa yang buat duit? Itu je. Okey? Anda lihat kepada diri anda dan setkan kepercayaan yang kena. Anda tahu modal anda, masa untuk anda analisa, masa untuk anda trade. InsyaAllah, kalau plan kita jadi, tahun depan banyak yang saya cuba bawa, iaitu kita akan ada satu account 10k sekurang-kurangnya untuk equity. Kita akan jadikan ini sebagai satu portfolio di mana kita akan ada satu trading account. Trading account maybe dalam 2k 2k lah saya tengok kepada ramai. 2k untuk FX dan juga trading. Lain-lain lah. Okey, kita jadikan ini sebagai satu contoh hybrid portfolio. Okay. Di sini kita lebih kepada dividen. Ini bukan trading, ini tak, ini dividen. Kita akan masuk dan letakkan dia untuk dividen. Sampai tu kita besarkan dah. Ini tahun depan. Saya tak nak start tengah-tengah tahun. Kita start awal tahun depan. Ini akaun saya, bukannya XM bagi, tak ada. Tanya Roslan, tanya Wimon semua ni. Tak adanya akaun XM bagi, tak ada. Dia orang rugi duit saya, dia orang untung duit dia orang. Tak apa, trade. Okey, tengok diri kita ni. Apa yang paling penting dalam dagangan anda, kita ni buat, tengok diri sendiri. Apa persiapan anda? Bukannya jumpa kawan terus cerita kaya. Itu tak dapat. Jumpa orang tu nampak dia macam kaya, anda tengok dulu, belajar dulu daripada dia. Okey, lepas tu tengok apa yang anda tak dapat jadi dia tau. Anda dapat jadi anda. Anda dapat jadi better version of you. Anda tak dapat ada satu idealize, oh ni cara dia, mesti jadikan aku. Tak dapat. Tak dapat. Alangkah indahnya dunia tu kalau macam tu. Itu MLM. Siapa tadi sebut MLM kan? Itu MLM punya cerita kan. Dia ni jadi, kita boleh berjaya. Oh, cantik. Kalau boleh semua nak macam tu kan. Mana ada. Circumstances ataupun keadaan kita tak sama. Nasib, peluang tak sama, pengetahuan tak sama, modal tak sama, masa tak sama. Jadi kita nak dapat betul-betul sama, memang tak. Tapi itu yang orang suka. Dan sadly, kenyataannya tak semua orang dapat trade. Yes, tak dapat, Raymond. Betul, exactly. Tak dapat. Dan saya sebut benda ni, tak semua orang dapat trade. Ya, ikut masa masing-masing. Exactly. Sebab tu anda kena tengok diri anda. Anda kena tengok diri anda. Ya, bukannya oh teknik ni betul, cerita dia buat duit saja. Tak dapat. Anda kena tengok diri anda. Ya, apa masa, kepercayaan anda, modal. Kalau ini tak betul, anda buat apa pun tak betul. Ni penetapan kepercayaan ni. Ya. Kalau ini tak betul, dengan modal ke masa yang anda ni, tak semua orang dapat. Yang gagalkan trader ini tau, bukan teknik, bukan market. Yang gagalkan trader, kepercayaan yang tak kena. Ni yang gagalkan trader, bukan teknik. Teknik sama je. 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, dia sama je. Modal boleh cari, masa boleh buat.
kepercayaan tu yang dekat otak kita tu, yang tu susah nak tukar. Itu benda yang paling susah nak buat. Dan ini something yang anda kena buat directly, ya. Sebab ini adalah window kita, jendela kita kepada dunia kenyataan, ya. Kita akan melihat dan apa yang konsep realiti ni. Saya bagi contoh. Siapa pernah dengar nama Rentap ni adalah seorang pahlawan, ya, dekat Sarawak tu, yang melawan kerajaan Brooke selepas Brooke memperkenalkan duit. Dia tak nak pakai duit, dia nak sistem pertukaran barter. Itu antara sebab dia, ada sebab-sebab lain lah. Ni Rentap. Saya ambil contoh, kepercayaan. Pernah dengar nama ni, Rentap? Kalau sekolah dulu kita ada belajar kan nama Rentap ni. Pernah belajar nama Rentap ni? Tahu kan Rentap? Kita punya delay ni, saya dah lukis nama Rentap, dah letak nama anak dia dah. Okey. Jadi kalau sejarah Malaysia, kalau sejarah, kena ada tengok form 2. Form 2, ingat kau Alif. Okey, kalau sejarah Malaysia, Rentap ni siapa? Rentap ni pahlawan kan? Betul tak? Kalau sejarah Malaysia, Rentap ni adalah pahlawan. Betul? Tapi kalau sejarah UK, sejarah kerajaan British, Rentap ni siapa? Rentap ni siapa kalau sejarah British? Masa skul dulu. Rentap ni siapa kalau bagi sejarah British? Rentap ni adalah seorang rebel, pemberontak. Betul? Nampak tak? Daripada situ, sebab kepercayaan kita, bagi kita, Malaysia ni kita punya. Sarawak ini tanah air. Seorang yang memperjuangkan tanah air dan menentang mereka yang datang. Yes, Taliban, teroris. Teruk. Nampak? Itulah besarnya peranan kepercayaan kat situ. Sama dengan trading. Apa kena-mengena Rentap dengan trading? Inilah dia. Kalau kepercayaan anda tak kena kepada dunia nyata ni, itu yang shape. Yes. Tapi anda kena faham, bagi sesetengah orang Sarawak, Brooke punya family bukan penjajah. Sebab yang buka dia ada cerita lain lah. Cerita daripada Brunei punya ni, Sultan Tengah. Saya minat sejarah, jangan heran. Tapi balik ke cerita dia, nampak tak macam mana your view shape reality dengan cerita Rentap tadi, ya. Bagi kita pahlawan kemerdekaan, bagi mereka yang ni dia adalah seorang pemberontak, yang memberontak dan melawan kerajaan yang diiktiraf, iaitu Brooke, Rajah Brooke pada waktu 18 something dahulu. Jadi ini yang membentuk realiti dia kepada kita, iaitu kepercayaan kita ni. Nampak tak? Besar tak besar cerita kepercayaan ni, itu boleh menentukan apa yang anda percaya kepada dunia nyata. Balik kepada trading. Okey? Balik kepada trading. Kalau kita sebut dan kita percaya, trading ni boleh buat duit. Boleh buat duit. Ni trading. Itu adalah satu cara untuk kita buat duit. Apa kepercayaan anda mengenai jumlah duit yang anda boleh buat? Ni benda yang pelik. Dan berlaku dekat retail trader. Ni benda pelik yang berlaku kat retail trader. Termasuk saya masa mula-mula. Saya tak perlukan modal banyak.
makin kecil modal, makin saya tak ada duit, makin kecil modal, target saya akan lebih besar. Sebab saya boleh ambil risiko yang lebih besar kepada modal saya. Itu tak apa, duit tu $20 je. Dan saya target letak benda pelik-pelik. Banyak kosong belakang dia. Dan dia akan justify nanti bila akaun aku dah besar, aku akan jaga duit dan jaga risk. Ini antara benda mengarut yang ada. Jangan depo besar-besar. Depo $20, $50 je. Jadi kita tak rugi banyak. Padahal orang yang depo $50 tu kebanyakannya itu adalah duit tu je dia ada bulan tu. Kalau itu cara anda trade, berhenti dulu trade. Saya banyak kata berhenti dulu trade. Sebab ramai yang buat macam ni. Ramai yang buat macam ni. Sama ada pernah terciduk dahulu, ataupun sedang terciduk sekarang, ataupun entah dia dengar benda baru entah apa. Ini realiti dalam dunia retail trading ni yang menyebabkan peratusan gagal amat tinggi. Amat tinggi. Saya tak tahu berapa, 70%, ada yang kata 80%, ada kata makin bagus. Tapi cerita dia lebih ramai yang rugi daripada yang untung. Simple. Lebih ramai yang rugi daripada yang untung. Ya? Tak nak kita kena terima kenyataan. Dan ini adalah satu statistik bukan hanya kepada trading. Sama juga dengan berniaga. Sama. Statistiknya lebih kurang. Sebab datang dengan tanpa perancangan. Dengan kepercayaan yang tak apa-apa. Itu simple dia. Okey? Sepatutnya, apa yang anda lihat adalah anda sesuaikan dan anda tentukan modal yang anda ada dengan sistem yang anda guna, dia kena match. Kalau anda tahu teknik ataupun sistem tu memang boleh buat dan anda jadi takut kalau sistem tu kan 2-3 kali entry terus kaya. Be afraid. Saya akan cek, minta dan buat test dulu. Bukannya minta orang tu rekod. Saya akan test saya sendiri. Saya tak akan percaya kepada orang yang pakai. Saya nak saya pakai. Sebab exactly kata Wimon tadi, masa untuk kita manage, masa untuk kita entry tak sama. Saya akan test sendiri. Ngam ke tak? Ni benda-benda ngam kepada saya. Ngam kepada saya. Benda-benda ni yang kita kena fikir. Okey? Tetapkan kepercayaan. Yang pertama, sedar apa kepercayaan yang anda ada. Tahu apa yang standard dalam industri kita dan kita laraskan supaya kepercayaan kita tak lari, tak sesat jauh. Tolong buat benda ni. Tolong buat benda ni. Sekali lagi, tolong buat benda ni. Inilah bagi saya dokumen dalam semua webinar saya, dalam semua siri apa perkongsian saya, dokumen paling penting ini. Ini dokumen paling penting. Benda ni. Kalau ini tak dibuat, saya sesat. Dokumen ni. Anda nak berubah sebagai trader, sebagai pelabur, sebagai apa, tulis benda ni. Istiqamah buat dia. Maksudnya, setiap minggu, saya buat setiap minggu. Saya buat setiap minggu. Nampak macam leceh, remeh. Tapi ini yang keep saya centered. Buat benda ni. Kalau ini pun tak dapat nak dibuat, sedih. Jadi betul. Dia akan balik kepada cerita asal. Balik, ada cerita lah. Saya nak cari satu sistem, saya nak cari satu teknik, saya nak cari untuk berjaya dalam hidup. Kalau ini pun anda tak dapat nak buat, saya ragu-ragu dah. Itu je lah. Ni benda yang paling simple pun tak dapat nak buat. Tulis dia. Apa kepercayaan yang anda ada, apa yang anda perolehi. Saya percaya bahawa
apa, saya percaya bahawa dagangan ini boleh membawa kepada keuntungan. Apa yang saya bolehi, saya boleh, insyaAllah saya boleh target kepada ni. Apa-apalah yang anda rasa anda bolehi daripada kepercayaan tu. Tulis je, buat brainstorming. Tulis je, 15, 20, 30. Kalau dapat bagi banyak lagi bagus. Tiap minggu tulis. Biarpun jadi benda sama je, tulis dia. Tulis dia. Ya. Kalau benda ni pun tak dapat nak buat, yang paling simple, recap balik apa yang anda dah buat. Kalau benda ni pun tak payah nak buat. Okey. Sebulan sekali, yang kepercayaan ada 4 dokumen sepatutnya, sebulan sekali. Ataupun anda tak nak buat, anda buat sebulan sekali pun tak apa. Tapi syarat dia, anda kena remind anda balik. Saya try tau. Saya skip 1-2 minggu. Bila saya buat, wah, saya start mengarut balik. Faham tak? Bukan apa, saya banyak belajar macam-macam cara trading. Kan? Bila duduk depan chart, nak ikut 3711, start. Saya buat benda lain. Oh, ni naik ni, boleh masuk sekejap. Ada je. Faham tak? Masuk sekejap tu. Trader faham benda tu kan? Ni tak apa, dia float sekejap, nanti dia naik. Padahal nak kena stop loss, alih stop loss. Benda tu, berapa puluh tahun pun anda trade, dia boleh jadi balik tau. Yang boleh kawal saya benda ni. Tu je. Saya buat tiap minggu. Saya tahu saya ni susah nak disiplin. Jadi saya pakai benda ni. Kalau anda tanya kenapa, Zul, duit ada. Kenapa dia nak buat apa sesi yang macam ni? Sebab dia ini untuk saya tau. Saya, anda mungkin dah tahu kan, Alif kan. Saya buat benda ni, dia jadi disiplin saya. Iaitu saya, saya buat benda sama lah. Disiplin, buat benda sama. Saya tahu apa jadual saya. Bagi mereka yang full time trader, anda tahu, payah nak ada disiplin kan. Nak buat jadual harian. Betul tak? Ada yang full time trading sini kan, susah nak ikut jadual harian tu. Susah. Jadi dengan saya buat benda ni, dia bagus untuk saya, sebabnya saya dapat ikut satu jadual. So kita boleh buat apa saja kita nak kan. Tu benda-benda dia. Jadi buat benda ni. Ini membantu, seriously. Ini membantu. Kalau anda buat sebulan sekali boleh. Tapi sebulan sekali buatkan bahagikan anda punya kepercayaan berguna, itu yang anda simpan. Kepercayaan yang menghadkan, itu yang anda kawal. Okey, ketahui modal anda. Dia tak dapat jenis fikir bulan-bulan ada berapa. Kalau itu yang anda buat, itu dipanggil eclectic investing. Exactly dia. Okay. Berkongsilah buat anda punya page kan. Anda punya page kan, FB ke, buat analisa. Ataupun anda buat live FB tapi anda seorang je. Analisa dia kan. Buat macam ni kan. Dekat FB kan, dekat Facebook anda buat FB live. Dekat wall sendiri. Lepas tu apa anda buat? Yang anda punya dia buka untuk anda seorang je. Me only. Tahu tak setting me only tu? Kalau mula-mula buatlah. Buat me only. Lepas tu ada analisa lah market. Anda share screen apa semua kan. Analisa market kan. Kalau dia jadi, lepas tu ada share tukar kepada public. Dan anda punya analisa semua untung saja. Yang rugi jangan share. Orang tengok apa dahsyat Mamat ni. Tapi itu membantu anda dan anda buat dia tetap satu masa yang sama. Bukan untuk tu tadilah. Tapi kalau anda nak buat dia, okey, aku tiap-tiap hari pukul berapa, itu jadi jurnal anda. Kalau anda tak nak, anda malas nak buat vlog kan, anda boleh buat kat Facebook. Faham maksud saya? Itulah. Bagi mereka yang suka marketing, anda tukar dia kepada me only, lepas tu public. Ini aku analisa sebelum. Kan tengok time dia. Engkau tak tengok FB aku. Tak, tapi bukan untuk tujuan tu. Maksud saya adalah untuk anda ada satu benda yang
benda sama lah buat hari-hari. Trading ni sebenarnya dia buat benda sama je. Buat benda sama je hari-hari. Kalau anda nak yang ni tadi, ada boleh me only dulu. Lepas kalau dia dah hit TP, ada jadikan dia public. Analisa aku 2 hari lepas. YouTube pun boleh kan. Buat untuk sendiri. YouTube pun boleh, apa dia buat untuk sendiri. Kalau profit kongsikan. Tapi YouTube dia tak ada timeline. Anda letak dekat FB ni ada timeline. Orang pun tengok power. Yang TP saja. Yang TP BE. Yang stop loss dengan kongsi. Kau tengok kan 2 tahun ni, 2 tahun. Orang tengok dahsyat profit saja. Tak ada. Apa yang saya nak ceritakan kepada anda adalah benda yang disiplin. Anda buat benda sama. Boleh? Buat benda-benda ni zaman sekarang ni banyak tool yang boleh membantu anda. Syarat dia ada buat benda sama. Anda buat analisa harian anda. Okey, modal. Ketahui modal anda lah. Dengan mengetahui modal, anda faham apa risiko anda boleh ambil kepada modal berkenaan. Apa target anda dari sudut masa. Apa sebenarnya duit yang anda ada. Sebabnya daripada duit yang anda ada, net worth anda, net worth ni nilai diri. Anda tahu apa risiko modal. Kalau anda ada gaji yang besar ataupun active income yang tinggi, tapi passive income anda rendah, lepas tu belanja tinggi, anda kena turunkan belanja anda. Dan the active income anda ada slowly convert kepada passive income. Maksudnya anda start membeli kepada aset dan lain-lain. Dan anda tahu dari situ net worth anda dah tinggi, dan anda boleh besarkan anda punya trading account. Itu contohnya. Syaratnya besarkan passive income anda dulu. Ini tak, ASB 20,000, trading account 50,000. Fikir-fikirkanlah. Okey, objektif jelas, anda tahu berapa loss, berapa win, apa, jelaslah anda tahu apa anda nak. Dan pengalaman anda ataupun pemahaman anda kepada instrumen yang anda letakkan. Buat belanjawan tahunan. Ketahui berapa sebenarnya pendapatan pasif anda, aktif anda. Ketahui. Ini tak ramai orang buat. Dia buat belanjawan bulanan. Ramai buat belanjawan bulanan. Itu yang kita dengar kan, mula-mula PKP dulu kan. Orang tak ada, tak bekerja. Banyak, ramai keluarga dekat Malaysia, simpanan tak sampai 1,000. Kan? Takutlah benda tu. Ada duit, ada letak mana? Trading. Aduh. Ada duit sebenarnya, ada ASB, ada apa kan. Lepas tu buat belanjawan tahunan, bukan belanjawan bulanan. Termasuk semua yang anda perolehi, ASB, mutual fund, koperasi, duit, kutu, apa-apalah anda letakkan. Letakkan semua pendapatan yang anda ada. Kan? Jangan duit yang jumpa bawah jambatan tu, janganlah kan. Mana tahu jumpa duit dia. Anda ketahui berapa sebenarnya jumlah pendapatan anda. Lepas tu buat keseluruhannya perbelanjaan tahunan anda. Ada yang memang tetap bulanan, ada yang bermusim. Daripada situ anda boleh start budget. Saya kadang-kadang kalau orang tengok saya kan, orang tak tahu saya, ada some of you, I know, you know me. Kalau bab makan dia tak berkira. Saya budget tau. Saya budget berapa perfume, berapa untuk beli barang rumah, berapa. Dia nampak macam main belanja je. Tak, saya memang dah budget. Ni banyak ni. Kalau saya nak beli something, tak ada budget sekarang, saya simpan je. Telan air liur. Biarpun pada waktu tu barang tu harga tu, kalau perfume lah terutamanya, tiba-tiba ada yang murah, ada orang buat sale murah, partial ke apa, kita rasa, tak, saya lawan. Nak dapat benda tu daripada kepercayaan tadi. Siapa yang main perfume faham lah. Okey. Ketahui berapa budget everything. Saya budget everything. Nampak macam tak, saya budget everything.
Satu hari berapa yang lebih-lebih saya allocatekan ke tepi. Tiba-tiba masa bulan puasa ni kan, turun kat bawah, tengok kuih, tengok makanan. Kan, yang tak terbeli pun tak terbeli, nak terbeli pun jadi beli. Macam mana? Semua benda kita nak beli, lapar kan. Saya budget everything. Saya budget tau, saya budget everything. Jangan kejar harga. Kena kejar harga, kita nak beli murah. Tapi kalau budget tak ada, jangan. Exactly. Benda-benda macam ni, apa kena dengan benda ni dengan depo, dengan trading? Semuanya. Kita nak berniaga, kena tahu modal. Kalau jenis yang ada bulan ni adalah 1,000, boleh depo. Sina dia pergi depo dalam forex. Allah, bertaubatlah. Tu je. Saya sedih tengok benda macam tu. Kalau anda dah buat, tolong fikir balik. Kalau Sina tu anda keluarkan letak ASB, mungkin. Fikirkan. Letakkanlah. Ketahui kedudukan kewangan anda. Letakkan berapa sebenarnya defisit anda punya perbelanjaan tadi. Ni, perbelanjaan anda setahun. Kan? Barulah cerita FTT. Ni duit tak cukup lagi dah jadi FTT. Lawak. Dia fikir duit letak depo. Apa? Depo 200,000 dia jadi FTT. Tak. Itu tak boleh ke setiap bulan buat 5,000 US dollar? 5,000 US dollar kalau dia bulan 200,000, itu 10% tau. Kalau anda boleh buat, bagi tahu saya. Saya pun nak letak. Kalau constant dia buat, saya pun nak. Kita bulan dapat 10,000, 10,000, 10,000. Ramai cerita mengarut. 200,000, 10,000 dapat jadi FTT. 500 kawan pun kata, kau aim untuk dapat 10 dolar, 50 ringgit je satu hari. InsyaAllah dapat jadi FTT. Apa mengarutnya? Tak dapat. Anda naikkan anda punya pasif dahulu. Cover anda punya perbelanjaan dulu. Barulah cerita. Kalau tak cukup, jadi part time. Okey? Apa yang perlu dibuat? Ketahui kedudukan kewangan anda, ketahui objektif anda. Anda dah tahu berapa modal anda, dan anda boleh set berfikir, berapa aku nak buat? Masuk akal tak benda tu? Anda tanya jiran sebelah, kalau orang tu ada 1,000, dalam masa setahun dia dapat buat berapa? Kan? Target yang masuk akal. 10,000, letakkan berapa had kerugian dan jangka masa. Semua ni kena ada dalam sistem anda. Wimon, buat benda ni, Wimon. Semua ni kena ada. Jangan tengok benda-benda mengarut. Orang cerita Bitcoin, letak Bitcoin. Buat benda yang anda tahu. Bukan, tapi ada diversify lah, boleh. Bitcoin boleh, kripto boleh. Tapi letakkan yang anda angka yang make sense. Yang anda dah rancang lah, simple. Apa juga yang anda buat, anda dah rancang. Itu je. Ketahui masa yang anda ada. Sebab kalau ada trading, dia banyak bergantung kepada masa anda. Bukan teknik tu. Anda kena tanya, apa masa yang aku boleh letakkan untuk aku punya dagangan? Kalau anda ada banyak masa, dan anda pergi lower time frame. Kalau anda tak ada banyak masa, dan pergi higher time frame. Okey? Buat rutin lah. Dan kalau tak nak buat vlog ni, anda buatlah Facebook Live tadi. Tapi me only. Kan? Boleh, Pian? Kalau untung, anda share. Kalau tak untung, jangan share. Lepas untung kan, buat jadi public ataupun friend only kan. Kalau tak untung, biar me only. Orang tengok kan, dekat page dia, tengok wall dia semua untung saja. Ini analisa sebelum. Padahal dia publish selepas. Buat jadual lah, buat jadual. Ikut benda sama. Okey, minda pedagang, asas kejayaan, kepercayaan yang kena lah. Buat kepercayaan yang kena lah. Terima realiti, laraskan konsep kebenaran kita. Misi anda, buat untung sebanyak mungkin. Jangan lupa dengan risiko yang boleh diterima. Buat. Jangan, tak payah tag aku.
sendiri. Banyak hari ni tag ni banyak penuh orang tag. Remove tag ni kerja. Boleh lah tag saya. Okey, plan. Ikut arah pasangan. Kawal ketakutan. Maksudnya anda tahu bila ada salah, tahu. Untung salah, rugi salah. Baru sign off ni. Okey. Peraturan, ikut peraturan lah. Keep it simple to be successful. Keep it simple. Ketahui sebab alatannya sesuai kepada sistem anda. If this happen, this should happen. Itu market dynamic dan rancang ke depan apa yang anda buat untuk plan dagangan anda. Okey, ingat kita tak semua sama. Anda ketahui diri anda. Modal tak sama, masa tak sama, pengalaman tak sama, risk tolerance tak sama. Siapa diri anda? Fikir. Okey? Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda yang berfikir secara sistem lah. Dalam trading berfikir. Nampak? Saya ikut je. Satu sistem trading. Ikut je. Dia entry dia tak kena, tak nak buat macam mana. Saya tak pergi kejar. Tahu dia nak naik ke atas. Kita cerita NZD nak naik ke atas dari bila, Imun? Dari semalam kan? Bukan daripada semalam. Minggu ni. Kita dah cerita. Minggu ni. Daripada minggu lepas. Ini tak perlu nak dollar index nak naik lagi. Mungkin ini dah habis. Tapi saya tak pergi tekan kat situ. Itu je. Buat satu yang bersistem. Kita tahu kat mana entry, kat mana keluar. Okey? InsyaAllah bersama lagi pada sesi jam 5 nanti. Saya nak atur yang klip